في عهد العلامة الحبيب أحمد بن زين بن علوي بن أحمد البشير إلى أن قال: شروط صحة الصلاة. ويشترط لصحة الصلاة معرفة دخول الوقت بيقين أو اجتهاد أو غلبة الظن، فإن صلى مع الشك لم تصح صلاته. ويشترط معرفة القبلة، ويجب ستر العورة بساتر طاهر مباح، ويجب رفع النجاسة من الثوب والبدن والمكان، ويجب على القادر أن يصلي الفرض قائما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah. Okey, pada minggu lepas kita dah baca berkenaan dengan perkara yang membatalkan wudu. Okey, ada satu perkara yang ana lupa nak sebut berkenaan dengan nawaqidul wudu, perkara yang membatalkan wudu yang terakhir, bersentuhan kulit lelaki dengan perempuan. Kita sebut bersentuhan kulit lelaki dan perempuan, dia kata iltiqa' basyaratai rajulin imra'atin kabiraini ajnabiyaini bila ha'il. Bila ha'il maksudnya tanpa lapik. Bersentuhan kulit lelaki dengan perempuan tanpa lapik. Tanpa lapik maksud tidak berlapik membatalkan wudu. Kalau berlapik walaupun nipis tidak batal wudu. Macam plastik, walaupun dia luk sinar, berlapik, sentuh tak batal wudu. Perempuan tu, kita pun tak batal wudu kalau sentuh kulit lelaki perempuan. Itu dari segi hukum batal wudu ataupun tak. Maksudnya siapa yang bersentuh dengan perempuan berlapik tak batal wudu, ada lapik, walaupun kain nipis, tapi walaupun basah kain tu, walaupun nipis, itu tidak batal wudu dari segi hukum batal wudu. Kalau orang tanya, kalau macam tu bolehlah salam dengan perempuan berlapik. Maksudnya tak batal wudu, memang tak batal. Tapi boleh ke tak sentuh tu? Itu persoalan lain. Soalan tentang boleh ke tak itu masalah lain. Soalan batal wudu itu masalah lain. Dari segi batal wudu, tidak batal wudu sebab berlapik. Dari segi boleh tak sentuh, kalau masih ada rasa tangan, maksudnya rasa lembut tangan dia, itu tak boleh. Tak boleh bersalam walaupun berlapik. Dari segi, bukan masalah bersalamnya, nak pegang, nak sentuh, kita rasa kulit dia tu, rasa dari segi lembut ke tangan dia, panas ke tangan dia. Bukan rasa panas tak panas tu, maksudnya nipis sangat sampai rasa kita punya bersentuhan tu, tak boleh. Tapi kalau tebal lapik tu, contohnya buku kitab ni, contohlah tangan tak sebelah ni, seorang tak sebelah ni, tak rasa apa, tangan rasa tebal kan, tangan kan, tu tak ada masalah lah. Tak nak mau sentuh pun sebab dia berlapik macam ni kan. Nak salam macam ni tak apa, tapi tak ada function pun. Orang kata kenapa nak salam macam tu kan, tak payah salam lah, dah bukan mahram kan. Okey, kena faham yang jelas. Jangan takut nanti ada yang rasa itu ustaz ajak tak apa berlapik. Berlapik itu dari segi hukum batal wudu. Sebab kadang-kadang orang kata tak apalah nak salam, pakailah sarung tangan. Bolehlah macam tu. Ada seorang perempuan pakai purdah, dia pakai sarung tangan, boleh salam. Sebab apa? Dia pakai sarung tangan. Tak boleh. Tak payah nak salam-salam. Kalau dah tak boleh, tak boleh lah. Okey. Itu dari segi apa? Dari segi mazhab Syafi'i macam tu. Kalau mazhab lain, jangan kata ustaz mazhab lain tak apa. Nak mengajar mazhab Syafi'i. Kalau anda nak cari mazhab lain yang boleh, mungkin ada, tapi kena belajar lah mazhab tu. Kena belajar bagi habis lah. Jangan belajar tentang boleh sentuh je. Faham? Okey. Itu perkara yang
yang lepas kita sentuh. Kalau ada soalan, masih ada soalan tentang perkara yang membatalkan wuduk ni, boleh tulis, tanya. Anda nak masuk bab baru hari ni, kalau ada soalan, tanya. Jangan biarkan kita belajar satu-satu benda, dah berlalu satu benda dalam kitab, tapi bila orang tanya kita tak faham, sedangkan kita dah belajar. Jangan anggap kata tak apa, nanti aku akan belajar balik nanti kitab ni. Ataupun anda akan kata, alah ni kuliah subuh je pun. Tak, ni buat kuliah subuh betul ni. Kalau ada kelas-kelas macam kelas yakin dengan kelas apa satu lagi, kelas apa ni? Ikhlas. Yang belajar fiqh dengan ana akan sebut nawaqidul wudu seperti mana disyarahkan dalam kuliah subuh. Ana sebut macam tu ya. Sebab dah syarah dah. Nanti kalau kita sebut sekali lagi pun dia boring sebab baru dengar kan. Jadi dengar betul-betul lah. Okey. Ini masuk tajuk baru. Syurutu sihhatis salah. Syarat sah solat. Syarat sah solat. Minggu lepas anda ngajak hari apa? Rabu ke Khamis? Rabu Okey. Syarat sah solat. Wa yushtaratu li sihhatis salah ma'rifatu dukhulil waqti biyaqinin aw ijtihadin aw ghalabdi dhannin fa in shalla ma'a syakki lam tasihha salatuhu. Ni kita belajar bab syarat sah solat. Syarat sah solat. Dia ada dalam fiqh ni, dia ada dua syarat. Satu syarat sah, satu lagi syarat wajib. Syarat wajib dia tak masuk dalam kitab ni. Dalam kitab dia ada kitab yang dia tulis dua-dua syarat sekali, syarat wajib dengan syarat sah. Tapi kebanyakan kitab letakkan syarat sah. Apa beza syarat sah dengan syarat wajib? Syarat sah bermaksud syarat-syarat untuk sahkan ibadah tu. Syarat-syarat yang diperlukan untuk sahkan amalan tu. Itu dipanggil syarat sah. Kalau syarat wajib, syarat-syarat yang perlu untuk wajibkan benda tu pada seseorang tu. Contoh, syarat wajib solat. Apa syarat yang mewajibkan seseorang itu solat? Islam, baligh, berakal. Itu contohnya. Itu syarat wajib. Adalah beberapa syarat, dia tak sebut sini. Kalau syarat sah, syarat-syarat untuk sahkan solat. Kalau syarat untuk lisihati solat, maksudnya syarat-syarat yang diperlukan untuk sahkan solat tu. Tamam. Kalau tidak ada syarat ni, maka tidak sah solat. Kalau tidak ada syarat ni, maka tidak sah solat. Dan kita baca macam seperti yang saya sebut sebelum-sebelum ni, kitab Risalah Al-Jami'ah, untuk peringkat permulaan kita belajar fiqh dan ilmu fardu ain. Jadi tak semua benda disebutkan. Kemungkinan kalau anda baca kitab lain, syarat sah solat dia lagi banyak. Dalam ni disebut yang penting-penting. Bukan maksud benda yang tak penting, tapi penting diketahui untuk peringkat permulaan kita yang baru nak belajar. Sebab tu kitab fiqh tidak memadai anda belajar satu kitab sahaja. Lepas anda belajar kitab ni, dia ada kitab lain pula. Lepas selalunya kalau tertib di dalam mushaf tu, mula-mula Zakhirah, lepas tu Risalah Jami'ah, lepas Risalah Jami'ah naik Safinah Najah, lepas Safinah Mukhtasar dulu, Mukhtasar Saghir, lepas tu naik lagi Sulamut Taufiq, lepas tu nanti Muqaddimah Hadramiyah, lepas tu Abi Syuja', lepas tu dia ada step dia tu. Semakin tinggi semakin besar kitab dia tu. Walaupun sama, ada benda yang sama, tapi syarahan itu lebih mendalam. Okey. Kalau anda belajar kitab besar terus, anda tak akan faham. Sebab apa? Ada dalam kitab besar yang tak, benda-benda yang tak disebutkan, seperti mana disebutkan dalam kitab yang sebelumnya. Dia macam lebih kurang macam bersambung-sambung kitab-kitab ni. Okey. Wa yushtaratu li sihhati solat, dan disyaratkan untuk sahkan solat itu. Yang pertama sekali, ma'rifatu dukhulil waqti, mengetahui masuknya waktu. Tahu kata dah masuk waktu, maksudnya sembahyang mesti dalam waktu, selepas masuk waktu. Biyaqinin, dengan yakin. Dia mengetahui masuknya waktu itu dengan yakin. Dengan yakin. Kana
kana ilmu bidukhulil waqti bil musyahadah atau bi ikhbar thiqah an muayanah atau bi sima' muazzin wal yaqin huwa at-tuma'ninatul qalbi an ala haqiqatus syai'. Apa maksud yakin? Yakin ni tenang hati dengan hakikat sesuatu. Maksudnya yakin, antum faham apa maksud syak dengan yakin? Tahu benda tu dengan yakin. Apa maksud yakin? Nak cerita macam hari. Yakin. Yakin ni maksudnya hati tu tenang sebab dia tahu kata benda tu betul. Dia tenang hati dia dengan sesuatu, hakikat sesuatu. Contohnya kalau orang kata, contohlah misal yakin tu pun dia ada tahap-tahap dia kan. Ada panggil apa? Ainul yaqin, haqqul yaqin. Satu lagi apa dia? Bukan tiga. Ilmul yaqin. Contoh masa anda baca azkar. Pagi ni ada kuliah ke tak? Ilmu yakinnya yang lain mungkin syak, mungkin ustaz main, mungkin ustaz tak main. Tapi anda dah telefon Ustaz Syamil, anda kata anda akan datang, tunggu sekejap. Kalau antum ilmu yakin, ustaz akan datang sebab setiap minggu, setiap hari ustaz datang masa kuliah. Ustaz Syamil tu dah tahap apa? Ilmu yakin? Lagi situ? Hakul yakin. Dia mungkin antar syak lah. Antar syak mungkin datang, kita datang kot. Sebab dah lambat ni. Ustaz Syamil, anda dah telefon. Dia tahap dia ilmu yakin. Sebab dia tahu kata ustaz akan datang. Ustaz dah telefon, tapi tak datang lagi. Bila dengar bunyi motor ataupun ada orang tak nampak, itu ainul yakin, nampak. Nampak. Bila nampak masuk duduk sini, itu hakul yakin. Memang nampak betul-betul depan mata kan. Takkan syak ni ustaz datang belum lah. Lepas tu dah duduk depan ni, betul ke ustaz tu lah. Itu tahap masalah tu. Orang cerita kata madu itu manis. Itu ilmu yakin. Sebab memang diketahui madu itu manis. Kalau kata ilmu yakin, nampak orang rasa. Orang kata manis lah, memang manis. Semua orang rasa manis. Itu ainul yakin, nampak. Hakul yakin ni kita sendiri rasa. Kita ambil madu, kita rasa. Okey, tentang yakin ni, sama ada mengetahui masuk waktu itu dengan musyahadah. Kita nampak sendiri. Kalau orang nak ukur waktu ni dengan letakkan kayu matahari apa semua tu kan. Matahari ukuran dia macam mana apa semua tu. Itu mengetahui masuknya waktu dengan yakin. Ataupun dia tengok jam. Jam masuk subuh 6:01. Dia nampak jam 6:01. Itu musyahadah. Ataupun dia tak tengok jam tapi ada orang bagi tahu. Orang yang bagi tahu itu orang yang siqah, orang yang dipercayai. Tamam. Orang yang dipercayai itu pun dia mungkin dia tengok jam yang betul ataupun dia mendengar azan. Itu pun dikira mengetahui masuk waktu dengan yakin. Sama ada dengan yakin ataupun ijtihad. Ijtihad ni apa dia? Ijtihad. Ijtihad ni dia buat satu hukum berdasarkan tanda-tanda tertentu. Ijtihad. Apa ijtihad? Ijtihad ni macam contoh, jam tak ada, waktu dah masuk ke belum? Tengok cuaca kat luar, tengok langit. Ni dah cerah ni, masuk subuh ni. Itu ijtihad berdasarkan tanda-tanda tertentu. Dekat bi'an kana mustanidan ila alamah qasiyah dik mujarrab. Ni ijtihad ni bagi orang yang tidak ada benda yang yakin. Contohnya jam tak ada, ataupun hari itu selalu tengok apa? Tengok cuaca kat luar nampak macam dah cerah sikit. Tengok macam ni, takkan nak masuk subuh ni? Ni nampak cerah macam ni, tak masuk subuh ni. Kita kena ijtihad dulu ni. Ini cerah ni dah masuk subuh belum? Ini bukan dah masuk subuh, ni dah habis subuh. Tengok keluar, dia kata sini bersandarkan kepada alamat-alamat tertentu seperti siyah dik mujarrab. Siyah dik mujarrab ni kokokan ayam. Dik tu ayam jantan kan. Siyah tu menjerit. Ayam orang tak boleh menjerit. Berkokok lah. Ayam berkokok. Mujarrab
Mujarab mah ataupun mujarab. Mujarab tu dalam bahasa Arab sebenarnya jarraba yujribu. Mujarab ni maksudnya yang telah dicuba. Pasti betul ayam tu. Maksudnya ayam tu dia berkokok setiap hari, dia ni berkokok masuk subuh. Contohnya dia dengar setiap hari ayam kokok, dia tengok jam, pukul 6. Esok berkokok lagi, pukul 6. Orang kata kebiasaan. Mujarab ni maksud pernah dicuba macam tu. Dia setiap hari dia akan azan pula. Ayam tak azan. Berkokok pukul 6 pagi. Subuh yang dia tahu masuk 6 1 minit. Maksudnya ayam tu kokok dah masuk subuh. Tapi dia akan kokok pukul 6 lah. Tak mungkin dia ikut waktu azan. Kalau lah azan masa tu 5.45, confirm lah dah masuk. Tapi kalau 6 suku baru masuk subuh, tak masuk lagi lah. Dia kena tunggu dulu. Dia kena tunggu lah berapa minit sebentar nak masuk subuh. Jadi pada satu hari bangun pagi tengok jam rosak, azan pun tak dengar, hujan lebat sebab muazzin pun tak pergi surau misalnya, tak dengar azan, dengar ayam kokok tak, ayam dah kokok lah ni contoh, maka masuk subuh. Ayam pun tak bangun tidur saat hujan, tu masalah. Tunggulah sekejap, agak-agak tengoklah tanda-tanda apa pun yang menandakan masuknya waktu. Jangan solat tanpa anda ijtihad. Kena ada ijtihad. Kalau di sini, jangan nak cari ayam kat mana. Buat macam mana? Tak ada ayam. Telefon lah. Di sini tak ada jam. Sekarang ni tak ada masalah buat waktu ni. Handset banyak. Boleh tengok waktu handset. Memang tak ada masalah lah bab ni. Cuma kita kata, kalau orang tanya, ada lagi ke masalah orang nak tahu waktu masuk solat ni? Jam semua dah ada. Kemungkinan kalau anda pergi satu tempat yang bukan negara Islam, yang tidak ada orang Islam, tidak ada surau, tidak ada waktu solat, masa tu anda kena cari. Mungkin ada app yang untuk satu dunia punya, anda boleh tahu waktu solat. App yang tempat tu yang boleh anda cari solat. Jadi kena cari. Jangan sembahyang, mayang lah, tak tahu waktu. Tak ada langsung ijtihad tu, tak boleh. Ghalabatil dhann, ataupun sangkaan yang kuat. Sangkaan yang kuat bi an yahsul dzalika dhann an taqlid mujtahid. Yang ni dia tak ijtihad tapi dia ikut orang yang ijtihad. Itu dipanggil sangkaan yang kuat tentang masuk waktu. Okey. Ada juga kita boleh ijtihad dengan, dia panggil apa? Apa yang bertukang tu istilahnya? Tak ingat dalam bahasa Arab dia. Maksudnya dia ijtihad berdasarkan kerja orang lain. Kerja macam mana? Contoh ni contoh dia sebut dalam kitab fiqh, cuma tak ingat istilah dia dalam bahasa Arab. Dia berjiran dengan tukang kayu. Tukang kayu tu kerja dia buat apa? Buat pintu. Contohnya dia ni buka kedai buat pintu. Setiap hari daripada dia start buka kedai pukul 9 pagi sampai pukul 1 tengah hari, dia akan dapat siapkan 5 biji pintu, 5 buah pintu, 5 daun pintu orang panggil kan. Pintu tu 5 buah, 5 pintu dia dapat. Elok je satu habis 5 pintu 1.5 dah masuk Zuhur. Jadi pada hari itu kita nak jam tak ada, orang tak azan, lepas tu tengok langit mendung, tak tahu dah masuk Zuhur ke belum. Tanya orang tu, pakcik hari ni pakcik dah buat berapa pintu? Baru 3. Maksudnya tak pukul 1.5 lagi. Itu pun boleh dipakai sebagai tanda ijtihad. Dah siap 5 pintu, beritahu saya pakcik ya. Okey, beritahu dah siap 5. Tapi kalau dia buat kerja macam biasa lah, kalau dia kata hari ni buat 3 pintu sebab pagi tadi tak sihat, jadi larat buat banyak ni je. Sepatutnya kalau dah buat, dah siap lah 5 pintu, maksudnya dah masuk lah waktu. Itu pun salah satu cara untuk ijtihad dah masuk waktu ke belum. Okey. Fa in shalla ma'a syakki lam tasihha salatuhu. Jika dia solat tanpa
jika dia solat bersama syak, dia semayang dalam keadaan dia syak, waktu dah masuk ke belum? Lam tasih solatuhu, tidak sah solatnya. Wa in waqa'at solatuhu al-waqt, walaupun terjatuh solat itu dalam waktu, li'adami ma'rifatuhu dukhul waqti wa huwa syarutun li sihhati solah, sebab tidak ada pengetahuan tentang masuk waktu, itu adalah syarat sah solat. Maksudnya macam mana? Okey, anta pergi satu tempat, anta tak tahu dah azan ke belum, masuk waktu ke belum. Nak sembahyang zuhur ni nampak sama je kan, mendung. Nak sembahyang tak tahu masuk waktu ke tak, anta pun pergi sembahyang, Allahu akbar, sembahyang je lah, masuk waktu tak masuk waktu, ijtihad lah dulu. Tak ijtihad terus sembahyang, Allahu akbar, sembahyang. Bila sembahyang, habis sembahyang, baru datang orang kat surau tu, anda pun tanya, dah masuk waktu ke belum? Masuk lama dah, orang tu kata. Masuk lama, maksudnya apa? Anta sembahyang tadi memang dah masuk waktu, betul? Tak sah solat. Sebab apa tak sah solat? Sebab masa sembahyang anta tak tahu dah masuk waktu ke belum. Ini kalau di tempat yang memang tak tahu masuk waktu ke tak. Tapi kalau di sini, anta datang sini surau ni, contohlah, anta datang pukul 2. Cuma anta ni tak tahu kata masuk waktu pukul berapa. Sekarang ni masuk waktu pukul berapa? 1:30, 1:20 misalnya kan, 1:20 masuk zuhur. Anta tak tahu 1:20 ke, 1:21 ke, 1:23 ke, tapi confirm pukul 2 tu dah masuk belum? Dah. Anta pergilah surau mana pun, anta tengok jam pukul 2, tapi tak tahu masuk waktu pukul berapa. Itu sah sembahyang? Sah. Sebab apa sah? Sebab masa anta tahu pukul berapa tu, pukul 2 tu anta tahu dah masuk waktu. Tak perlu nak ijtihad dah, anta tahu pukul 2 dah masuk waktu. Yang anta tak tahu pukul berapa tepat masuk waktu, tapi dah tahu dah pukul 2 memang masuk waktu dah. Kecuali lah kalau anta sembahyang dalam antara pukul 1:20 dengan 1:19, yang tu lain lah, sebab anda tak tahu masuk pukul berapa, kena tahu masuk waktu dulu. Tapi anta dah sembahyang pukul 3, jangan ada syak masuk waktu belum lah, tak tanya. Itu kalau di tempat kita yang kita dah tahu lah, style di Malaysia ni, waktu dalam 1:30, kalau dekat Selangor confirm masuk waktu lah. Jarang lah nak sampai 1:40 kalau kat Selangor. Kalau kat Kedah mungkin 1:40, kadang pernah berlaku waktu sebab dia lambat sikit kan. Kalau anda pergi satu tempat negara lain yang anda tak tahu waktu dia jenis pukul berapa masuk, kalau sini kita dah tahu lah, kalau subuh sini lebih kurang pukul 5:30 sampai pukul 6, mungkin lajak sampai 6:10 mungkin pernah di Selangor kan. Kalau zuhur pukul berapa, antara pukul berapa sampai pukul berapa. Kalau zuhur, asar, maghrib, semua kita dah tahu. Kalau orang yang tak pernah tengah sembahyang, dia tahu waktu, ataupun jenis yang sembahyang awal waktu lah, insyaAllah dia tahu waktu. Tapi kalau kita sembahyang lambat pun kita dah tahu dah, pukul 5 confirm dah masuk asar, pukul 8 confirm dah masuk maghrib, pukul 9:30 confirm dah masuk isyak. Faham tak? Jadi yang tu tak perlu nak ijtihad, kita dah tahu, yakin dah masuk waktu. Tapi kalau anda pergi satu tempat yang anda tak tahu jenis waktu dia pukul berapa, pergi ke Amerika pukul berapa, kalau pergi Yaman pukul 4, kadang-kadang dah masuk subuh 4 pagi. 4 pagi tu bukan semayang tengah malam, memang dah cerah lah, pukul 4, pukul 5 kadang dah macam ni waktu dia. Sebab dia musim dia tak sama macam kita. Kadang-kadang pukul 11 pagi dah zuhur. Kalau musim panas, kalau tak silap orang, waktu dia tak sama, kita tak tahu trend waktu dia tu macam mana. Yang tu kena ijtihad. Faham? Kalau kita sembahyang masa tu kita syak masuk waktu ke tak, maka tidak sah solatnya. Itu kalau tempat yang memang kita tak tahu waktu, ataupun di tempat kita di awal waktu yang kita sembahyang satu suku, dah masuk waktu belum? Aku tak tahu, satu suku, sebab kemungkinan masuk, kemungkinan tak. Tapi kalau pukul 2 tak ada kemungkinan tak masuk lagi, memang confirm dah masuk. Faham tak? Okey. Siapa yang sembahyang dalam keadaan tak tahu waktu ataupun syak waktunya, maka tidak sah sembahyangnya, walaupun sembahyang itu diketahui selepasnya memang dah masuk waktu. Faham? Okey. Kalau takdir ni maksudnya andaian dia sembahyang tak masuk waktu lagi, apa jadi solatnya? Tak sah lah. Dia kata tak sah kan, lam tasih solat tu. Tidak sah di sini maksudnya tidak sah sebagai solat itu. Maksudnya apa? Tidak sah sebagai solat zuhur untuk hari itu.
Dia akan jadi apa semayang tu? Ganti kepada solat sebelumnya kalau ada qada. Okey, macam ni. Kalau kita semayang tak masuk waktu lagi, apa akan jadi solat betul? Solat itu kalau kita ni pernah ada semayang yang tertinggal sebelum ni, semayang zuhur sebelum ni ada yang kita tak qada lagi, solat itu automatik jadi qada kepada solat yang sebelum ni walaupun kita tak niat. Nak tulis. Nanti orang tanya, apa akan jadi kalau solat tak masuk waktu lagi? Solat itu kalau tak masuk waktu lagi, solat itu akan jadi qada kepada solat sebelumnya kalau ada yang tertinggal. Kalau tidak ada yang tertinggal, kalau kita ni semua komplit semayang, ustaz tak kalah saya ni pernah tinggal semayang ustaz. Semayang sunat pun saya tak tinggal. Semayang ba'diyah masak pun saya semayang ustaz. Masak tak ada semayang pun ba'diyah. Dia semayang juga rajin kan waktu haram. Allah Akbar. Kalau dia tidak pernah tertinggal solat, maka solat itu akan jadi solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak. Apa maksud solat sunat mutlak? Solat sunat. Solat sunat. Semata-mata solat sunat. Solat itu akan jadi solat sunat. Tamam? Itu kalau dia sembahyang tidak masuk waktu lagi. Ada dua kemungkinan. Sama ada sembahyang itu akan jadi sembahyang qada untuk sembahyang yang sebelum ni, kalau dia ada terlepas solat, ataupun dia akan jadi solat sunat mutlak. Itu kalau dia sembahyang sebelum masuk waktu. Kalau dia sembahyang selepas masuk waktu, bukan selepas masuk waktu, selepas habis waktu, pukul 4.30, 4.38 masuk asar, dia sembahyang 4.40, dia ingat tak habis lagi, rupanya dah habis waktu. Apa akan jadi solat tu? Automatik dia akan jadi qada pada solat tu, solat asar hari tu. Dia tak perlu niat pun akan jadi solat qada. Macam contoh pagi ni subuh habis pukul 7.09 kan, 7 berapa dia punya isyraq, habis waktu. Dia sembahyang pukul 7.10, dia tak perasan ataupun tak sedar kata waktu tu dah 7.11 minit. 7.11 minit dah habis subuh. Dia sembahyang 7.15. Dia ingat subuh ada lagi, rupanya dah habis. Apa akan jadi? Automatik dia qada pada solat subuh hari itulah, walaupun dia tak niat qada. Tamam? Okey, sebab itu dibuat soalan. Ada satu orang terkurung di dalam penjara selama sebulan. Dalam penjara dia tak tahu waktu pukul berapa, tak ada jam, dia tak nampak langit, tak keluar langsung, duduk situ selama sebulan. Dan sebulan tu dia semayang 5 waktu lah, semayang 5 waktu tanpa tahu waktu. Kalau ikut tu semayang ni tak sah kan, lam tasih salatuhu, walaupun semayang itu masuk dalam waktu, dah masuk waktu, semayang tak sah. Okey, apa status solat dia? Habis sebulan dia penjara, dia cek, rupa-rupanya sembahyang yang dia sembahyang setiap hari itu belum masuk waktu. Contohnya subuh, setiap hari dia sembahyang subuh, dia pun cek dekat orang luar lah, dia kata aku sembahyang, dia cek lah lebih kurang waktu sekian-sekian, aku tak tahu pukul berapa, tapi cek dapat keputusan kata engkau sembahyang tu pukul 5 pagi. Jadi apa hukum solat dia? Berapa waktu dia kena qada? Sembahyang 30 hari. Kita ikut logiknya dia kena sembahyang ikut logik fiqh. Logik yang kita tahu selama 30 hari 30 waktu subuh dia kena qada, betul? Sebab tidak sah. Tapi hukum sebenarnya ialah dia perlu qada satu waktu sahaja. Kenapa satu waktu? Subuh yang bila dia kena qada? Subuh yang pertama. Kenapa pertama? Subuh pertama. Yang kedua, hari keluar. Subuh yang terakhir. Dia kaedah macam mana sebut tadi, sembahyang yang tak masuk waktu lagi, dia akan menjadi qada kepada sembahyang yang sebelumnya. Sembahyang subuh yang pertama sah tak sah? Tak sah, sebab tak masuk waktu lagi. Dia akan jadi qada kepada subuh yang sebelumnya kalau dia ada qada. Betul tak? Sembahyang subuh yang pertama. Jadi sembahyang subuh yang pertama tu kira qada sebelum tu lah, ataupun sembahyang sunat. Sembahyang subuh hari kedua, sembahyang subuh hari kedua akan menjadi qada kepada sembahyang subuh hari pertama. Sembahyang subuh hari ketiga akan jadi qada kepada sembahyang subuh yang kedua. Dia akan kembali ke belakang. Faham tak? Sampai sembahyang subuh yang ke-30 akan jadi qada kepada subuh yang berapa? Sekarang
Dengar lah elok orang ni yang tidur ni. Seperti tu. Tanya tak faham pula. Semayang subuh ni dah ngajak betul-betul ni. Orang ngaji risal jamiah tak terang lagi benda ni. Tapi nak beritahu siap sebab antara ni cerdik-cerdik semua kan. Semayang subuh hari yang ke-30 akan menjadi qada pada semayang subuh yang 29. Semayang subuh yang 30 ada qada belum? Belum. Tu yang kena qada. Anda kena qada 5 waktu sahaja semayang. Subuh, zuhur, kalau setiap waktu tu memang anda semayang tak masuk waktu lagi, confirm macam tu, anda kena qada 5 waktu sahaja. Qada untuk hari yang ke-30. Sebab hari yang lain tu semua dah diqada dengan semayang-semayang yang kita semayang tu. Dia qada, dia kembali balik ke belakang. Tamam? Wallahu a'lam. Nanti kita akan masuk yang kedua. Tak ada soalan Tak ada soalan macam tu. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا وأهل كتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزقي كل حلالا دائما وأخلاقك يا علماء نحظى بخير وننفى كل شر ربنا وأسل لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقضي أنا ربنا كل ديون قبل أن تأتنا رسول المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى مصطفى ما إلى الحكي دعانا والوفاء بكتابه فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابه الغرار اللهم اهدنا بهدى واجعلنا مما يسارع في الرضا ولا تولنا ولي سوى ولا تجعلنا مما خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأعضاء أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حبة واستر لنا أوراتي وآمين روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضل وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة صحبه والحمد لله في البدء وتناهي حمدا كثيرا دائم محبة نسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته